Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton. Bersua lagi kita dalam siaran langsung Minggu Transformasi Mahasiswa sesi 2020-2021. Bersama saya, Elisa Muiz, moderator pada slot kali ini. Untuk makluman hadirin sekalian, slot kali ini adalah bersama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau lebih dikenali sebagai PT-PTN. Seperti yang kita tahu, PT-PTN ialah perbadanan yang menguruskan pembiayaan kewangan dan pinjaman pelajaran bagi mahasiswa-mahasiswi yang bakal melanjutkan pengajaran di universiti, sama ada universiti swasta ataupun universiti awam. Dengan ini saya menjemput panel kita iaitu Puan Zaharatun Nora, Pengurus Kanan PT-PTN Cawangan Batu Pahat. Silakan Puan. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Okey, saya tak berniat untuk bercakap panjang. Jadi saya serahkan majlis kepada Puan Nora dan untuk menerangkan dengan lebih lanjut berkenaan PT-PTN. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya mendaftar bagi peringkat diploma di UTHM untuk sesi kemasukan Ogos 2020. Okey, sebelum saya menerangkan lebih lanjut berkaitan dengan pinjaman PT-PTN, saya terangkan terlebih dahulu mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh PT-PTN. PT-PTN ni menjalankan fungsi berkaitan dengan memberikan pinjaman kepada pelajar-pelajar di Institusi Pengajian Tinggi dan juga kita juga menguruskan bayaran balik kepada pelajar-pelajar selain daripada menguruskan untuk skim simpanan dan juga deposit untuk tujuan pendidikan tinggi. Okey. Selain daripada itu juga PT-PTN melaksanakan apa-apa juga fungsi yang diberikan kepada PT-PTN oleh mana-mana undang-undang bertulis. Okey, dan PT-PTN telah mula beroperasi mulai daripada 1 November 1997 dengan objektif utamanya adalah memastikan tidak ada pelajar-pelajar yang gagal memasuki ke institusi pengajian tinggi faktor keuangan. Okey, untuk tawaran pinjaman PT-PTN, kami di PT-PTN memberikan tawaran pinjaman kepada pelajar-pelajar di Universiti Awam, Politeknik dan juga Kolej Komuniti untuk peringkat pengajian diploma sehinggalah untuk peringkat pengajian Doktor Falsafah. Manakala untuk pelajar-pelajar di universiti swasta, tawaran pinjaman akan diberikan untuk pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian bagi peringkat diploma dan juga peringkat ijazah pertama sahaja. Saya paparkan video berkaitan dengan permohonan pinjaman PT-PTN. Hai semua, tahu tak cara nak buat permohonan pinjaman PT-PTN? Mudah je. Permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi PT-PTN. Untuk semakkan jadual permohonan pinjaman bagi IPTA dan IPTS, anda boleh merujuk jadual permohonan pinjaman di www.ptptn.gov.my. Syarat-syarat untuk memohon pinjaman PT-PTN mudah sangat. Warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon. Pastikan anda mendapat tawaran ke IPTA atau IPTS dan Politeknik dengan syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Kursus yang diikuti di IPTA atau IPTS dan juga Politeknik mestilah yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang berdaftar dengan PT-PTN tahu. Bagi pelajar
Okey, itu tadi adalah paparan video telah menerangkan berkaitan dengan syarat-syarat permohonan dan juga cara untuk nak mohon pinjaman PTPTN. So, apa yang penting untuk pelajar-pelajar yang ingin membuat permohonan pinjaman PTPTN, haruslah warga negara Malaysia berumur tidak melebihi daripada 45 tahun ketika permohonan dilakukan dan telah mendapat tawaran untuk memasuki ke mana-mana universiti ataupun kolej, sama ada universiti awam ataupun swasta di dalam Malaysia sahaja. And then kemudian baki tempoh pengajian semasa permohonan dibuat hendaklah tidak kurang daripada tempoh 1 tahun. Ini bermaksud macam contohnya untuk pelajar-pelajar peringkat diploma, tempoh pengajian adalah 6 semester. So pelajar boleh membuat permohonan pinjaman PTPTN daripada semester pertama sehinggalah maksimum paling lambat adalah pada semester yang kelima. So kalau semester ke-6 baru nak mohon pinjaman PTPTN, yang itu permohonan kita tak dapat nak luluskan disebabkan baki tempoh pengajian kurang daripada 1 tahun dan pelajar tidak mempunyai penaja lain selain daripada telah mempunyai akaun SSPN. So akaun SSPN ni dia valid untuk akaun sama ada akaun SSPNI ataupun akaun SSPNI Plus. Yang ni pelajar-pelajar perlu membuat semakan terlebih dahulu dengan ibu bapa. Berkemungkinan besar ibu bapa telah membuka lebih awal akaun SSPN untuk anda ataupun boleh juga membuat semakan di mana-mana pejabat PTPTN. Tapi sekiranya pelajar masih belum mempunyai akaun SSPN, boleh hadir ke mana-mana pejabat PTPTN yang terhampir untuk membuka akaun ataupun pembukaan akaun SSPN juga boleh dilakukan secara atas talian melalui laman web PTPTN. Apa yang penting untuk pelajar yang telah mencapai usia 18 tahun, anda dibenarkan untuk membuka akaun SSPN untuk diri sendiri tanpa perlu melalui ibu bapa. Dan kaedah permohonan pinjaman PTPTN ini adalah secara atas talian yang mana permohonan yang telah lengkap perlu dihantar dan diproses dalam tempoh 6 hari bekerja selepas tarikh permohonan, tarikh tutup permohonan mengikut apa yang telah ditetapkan bagi setiap universiti. Ini persoalan yang biasa kami terima. So macam mana cara untuk nak mohon pinjaman PTPTN? First kali pelajar-pelajar perlu mempunyai nombor PIN PTPTN yang boleh didapati melalui online laman web PTPTN ataupun boleh dibeli melalui kaunter BSN dengan nilai bayaran sebanyak RM5. Dan nombor PIN ini sah digunakan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh pembelian. Setelah mempunyai nombor PIN, anda perlu memasuki laman web PTPTN iaitu www.ptptn.gov.my dan memilih menu pinjaman untuk mula mengisi maklumat dan juga permohonan pinjaman PTPTN. Selain daripada itu juga, terdapat beberapa prosedur yang kami PTPTN telah tetapkan sebelum pelajar memulakan membuat permohonan pinjaman PTPTN, yang mana pertamanya pelajar perlu memastikan telah menerima tawaran kemasukan ke mana-mana universiti di dalam Malaysia. Pasal tajaan PTPTN ni kami hanya tawarkan bagi pelajar-pelajar di IPTA ataupun IPTS di dalam Malaysia saja, dan permohonan pinjaman adalah secara online. Tiada permohonan di kaunter ataupun melalui kaedah manual seperti borang dan sebagainya. Semua permohonan pinjaman harus dilakukan melalui online di laman web PTPTN dan permohonan adalah berdasarkan tarikh yang telah ditetapkan oleh setiap IPT. Dan yang paling penting sekali, pelajar perlu mempunyai akaun simpanan individu mengikut bank yang ditetapkan oleh IPT. Untuk pelajar-pelajar UTHM, anda perlu mempunyai akaun bank muamalat yang mana sekiranya permohonan pinjaman PTPTN anda diluluskan, wang pinjaman akan dikreditkan di dalam akaun bank muamalat anda pada setiap semester. So akaun SSPN tu adalah syarat wajib untuk nak mohon pinjaman PTPTN. So duit pinjaman takkan dimasukkan ataupun takkan diambil daripada akaun SSPN. So duit pinjaman PTPTN kita akan bagi pada setiap semester di dalam akaun bank muamalat untuk pelajar-pelajar UTHM.
Dan kemudian pelajar isi segala maklumat yang diperlukan semasa memohon pinjaman PTPTN dan pastikan maklumat tu adalah betul dan tepat sebelum anda menekan butang sah untuk nak hantar permohonan tu. Okey, ini adalah paparan laman web PTPTN. Sekiranya anda mengakses laman web PTPTN www.ptptn.gov.my, anda akan nampak paparan utama yang mana untuk sebarang semakan, pertanyaan, permohonan pinjaman PTPTN yang berkaitan dengan PTPTN, anda perlu klik di menu pinjaman pendidikan. Dan setelah klik di menu pinjaman pendidikan, ini adalah paparan yang akan anda nampak untuk permohonan pinjaman kali pertama sekiranya anda ingin membeli nombor PIN secara online dan terus membuat permohonan PTPTN. Klik di menu permohonan pinjaman kali pertama. Dan untuk menu permohonan pinjaman kali kedua dan seterusnya atau semakan kelulusan pinjaman untuk anda membuat semakan, sama ada permohonan anda diluluskan ataupun tidak, dan sekiranya anda ingin membuat pinjaman yang anda mohon ni adalah pinjaman kali kedua. Dan untuk menu semakan jadual permohonan dan bayaran, yang ini yang saya minta anda membuat semakan terlebih dahulu di menu semakan jadual permohonan dan bayaran pinjaman untuk memastikan program yang anda ikuti ataupun program yang telah ditawarkan oleh UTHM di bawah tajaan PTPTN ataupun tidak. Kat sini anda boleh buat semakan. Selain juga boleh juga buat semakan di menu ini untuk nak dapatkan tarikh tutup bila permohonan untuk pinjaman PTPTN akan dibuka untuk UTHM. Dia berbeza-beza antara peringkat diploma dan ijazah. Dan juga dan bila tarikh bayaran untuk semester berikutnya anda akan terima di dalam akaun bank muamalat. Okey, so untuk permohonan pinjaman PTPTN, ini adalah maklumat yang perlu anda isi, yang mana anda perlu mengisi butiran peribadi, butiran penjaga dan seterusnya adalah butiran khusus dan menghantar pengesahan permohonan untuk memastikan permohonan yang anda telah isi di laman web PTPTN dihantar ke PTPTN untuk diproses seterusnya. Dan saya ingatkan lagi sekali, pastikan segala maklumat yang anda isi semasa membuat permohonan pinjaman PTPTN adalah tepat dan betul. Seperti contohnya untuk bahagian butiran khusus, ini adalah antara maklumat yang anda perlu isi, yang mana anda kena pilih jenis IPT, kena pilih IPTA, nama institusi, sudah tentulah anda perlu memilih Universiti Tun Hussein On, mod pengajian, tahap pengajian, diploma sepenuh masa, dan sila pastikan nama program dan tarikh mula pengajian adalah mengikut seperti di surat tawaran yang anda terima daripada UTHM. So untuk maklumat butiran khusus ni, dia bukannya butiran khusus saja, untuk maklumat lain yang anda isi, sila pastikan maklumat tu betul dan tepat sebelum anda hantar butang sah untuk hantar permohonan. Okey, seterusnya adalah untuk penetapan tarikh proses permohonan. Untuk peringkat diploma di UTHM, permohonan pinjaman PTPTN kita dah buka daripada 1 Ogos sehinggalah 30 September. So selama tempoh 2 bulan, kita bahagikan kepada 2 kelompok proses permohonan, yang mana sekiranya pelajar mengisi dan menghantar permohonan daripada 1 Ogos sehingga 31 Oktober, kita tetapkan tarikh tutup permohonan adalah 31 Ogos, dan kita akan proses, yang mana proses tawaran tu akan mengambil masa selama 6 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan. So dijangkakan anda akan boleh menyemak dan mendapat keputusan permohonan pinjaman anda pada 8 hari bulan September. So untuk mana-mana yang tak sempat nak hantar pada bulan Ogos, anda boleh membuat permohonan mulai daripada 1 September sehingga 30 September.
So yang itu tarikh tutup permohonan untuk kelompok yang kedua adalah 30 September. Kami akan proses permohonan yang diterima dalam tempoh bulan 9 tu daripada 1 hingga 30 September. Dan anda akan terima keputusan dalam tempoh 6 hari bekerja dan dijangka adalah pada 8 Oktober. Anda boleh masuk semula dalam laman web PTPTN ataupun biasanya untuk permohonan yang telah diluluskan kita akan bagi makluman melalui email berserta dengan dokumen tawaran dan juga perjanjian untuk anda lengkapkan. So bila dah dapat email tu, anda perlu cetak 2 salinan dokumen tawaran dan perjanjian tu, lengkapkan, matikan stamp, dapatkan saksi mestilah kaki tangan kerajaan G41 dan ke atas dan kemudian hantar di mana-mana pejabat PTPTN yang terhampir ataupun untuk pelajar-pelajar UTHM ni kami PTPTN telah mencapai keputusan dengan pihak HCP yang mana pihak HCP akan mengumpulkan dokumen perjanjian dan kita akan buat semakan di college lah nanti. So apa-apa pun alert dengan makluman yang akan dikeluarkan oleh pejabat hal ehwal pelajar daripada masa ke semasa. Dan juga untuk tawaran pinjaman ni akan diberikan sekiranya anda memenuhi syarat-syarat dan juga kaedah yang telah ditetapkan oleh PTPTN. Dan tawaran pinjaman yang kami berikan ni anda perlu hantar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan. Tadi saya dah maklumkan kelompok pertama sekiranya anda mohon daripada 1 hingga 31 Ogos, anda boleh buat semakan mulai daripada 8 September. So bila dah 8 September tu semak, lengkapkan semua dokumen, pastikan hantar dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan dan kelulusan tempoh pinjaman diberikan mengikut pada semester semasa anda memohon. So andai kata untuk diploma, tempoh pengajian adalah 6 semester, anda memohon pinjaman PTPTN dan diluluskan pada semester yang keempat, jadinya tempoh pinjaman PTPTN yang kami beri adalah untuk 3 semester yang terakhir. Untuk semester 1 sampai semester 3 tu, pinjaman PTPTN tidak akan ditawarkan lah. Kita hanya akan bagi tawaran pinjaman PTPTN daripada semester semasa memohon sehinggalah tamat belajar. Dan tawaran pinjaman akan dibatalkan atau ditarik semula sekiranya pihak kami mendapati berlaku kesilapan tawaran ataupun berlaku pemalsuan maklumat. Sebab tu tadi saya dah terangkan dah awal-awal, pastikan maklumat yang anda isi semasa mohon pinjaman mestilah betul dan tepat sebelum anda hantar permohonan tu secara online. Okey. Dan kemudiannya untuk jumlah pinjaman yang kami PTPTN akan berikan kepada pelajar-pelajar, setiap pelajar tak akan terima jumlah pinjaman yang sama. Pasalnya penentuan kadar pinjaman adalah berdasarkan pendapatan bersih isi rumah penjaga, iaitu anda akan ditawarkan jumlah pinjaman atas kadar maksimum sekiranya anda ataupun penjaga adalah penerima bantuan sara hidup rakyat. Hanya yang mana-mana terima bantuan sara hidup rakyat saja yang akan mendapat kadar pinjaman maksimum. Tapi anda akan ditawarkan kadar pinjaman 75% daripada pinjaman maksimum sekiranya pendapatan keluarga adalah di bawah RM8,000 dan tidak menerima bantuan sara hidup. Dan untuk kategori yang ketiga adalah jumlah pinjaman atas kadar 50% daripada jumlah pinjaman maksimum sekiranya pendapatan keluarga melebihi daripada RM8,000 dan tidak menerima bantuan sara hidup rakyat. Okey. So setelah anda mohon, dah hantar permohonan dan dah tahu dah dapat dah keputusan semua, kebanyakan pelajar memang akan tanya, okey, bila saya akan dapat duit PTPTN? Okey, duit PTPTN ataupun pinjaman PTPTN akan dikreditkan dalam akaun bank muamalat anda dalam tempoh 21 hari bekerja selepas kami menerima dokumen tawaran dan perjanjian yang telah lengkap diisi oleh anda. So anda akan dapat duit tu dalam akaun bank muamalat dalam tempoh 21 hari bekerja. Itu adalah untuk pembayaran kali pertama.
untuk pembayaran semester berikutnya, maksudnya untuk pembayaran kali kedua dan semester berikutnya, duit PTPTN akan dikreditkan dalam akaun bank muamalat anda sekiranya kami menerima pengesahan status daripada IPT yang mengesahkan anda masih aktif belajar dan meneruskan pengajian atas peringkat, jurusan dan juga IPT yang diluluskan seperti di dalam perjanjian PTPTN. Dan juga anda lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan mencapai keputusan GPA 2.0 dan ke atas. So yang itu barulah kami akan berikan duit pinjaman PTPTN untuk semester yang berikutnya. Bagi peminjam yang menamatkan pengajian lebih awal dalam tempoh pengajian, baki pinjaman tidak akan diberikan kepada peminjam. Pengeluaran akan dikeluarkan setakat tempoh peminjam menamatkan pengajian sama ada lebih awal ataupun mengikut tempoh pengajian yang lazim. Okey, saya ulang semula untuk recall semula berkaitan dengan carta alih permohonan pinjaman PTPTN yang mana pertamanya pelajar perlu membeli nombor PIN PTPTN yang bernilai RM5 sama ada secara online melalui laman web PTPTN ataupun boleh juga membeli nombor PIN PTPTN melalui kaunter BSN dan juga perlu mempunyai akaun SSPN untuk membolehkan anda mengisi maklumat permohonan pinjaman PTPTN secara online. Dan kemudian PTPTN akan memproses permohonan mengikut tarikh yang telah ditetapkan. So untuk diploma di UTHM, tarikh tutup permohonan kelompok pertama adalah 31 Ogos dan permohonan kali kedua adalah pada 30 September. Sekiranya anda terlepas dua-dua tarikh tutup permohonan untuk semester kemasukan Ogos ni, so anda perlu membuat permohonan pada semester hadapan. So setelah diluluskan, pelajar perlu cetak dokumen tawaran dan kemudian hantar dokumen tu di mana-mana pejabat PTPTN ataupun melalui HCP dan bayaran akan dikreditkan dalam akaun anda dalam tempoh 21 hari bekerja. Okey, pinjaman PTPTN ni akan digantung, maksudnya untuk semester tersebut dalam semester berkaitan anda tidak akan menerima pinjaman PTPTN sekiranya anda memperolehi keputusan GPA di bawah 2.0 ataupun anda menangguhkan pengajian ataupun anda digantung pengajian oleh pihak IPT. Yang tu kita akan tahan bayaran pinjaman PTPTN kepada anda. Dan juga pinjaman PTPTN ini akan ditamatkan serta-merta apabila kami mendapati anda gagal pengajian, berhenti pengajian, menukar kursus dengan mengulang semester, membatalkan pinjaman, memalsukan maklumat semasa permohonan online dan juga peminjam diisytiharkan muflis. Yang itu memang pinjaman PTPTN akan ditamatkan serta-merta. Semua maklumat tu ada di dalam dokumen tawaran dan perjanjian yang anda akan terima setelah kelulusan diberikan, termasuklah juga untuk tempoh bayaran balik. So untuk tempoh bayaran balik, anda perlu membuat bayaran balik selepas 12 bulan daripada tamat pengajian tanpa perlu menunggu notis bayaran daripada PTPTN. Dan bayaran balik adalah berserta dengan kos upah 1% setahun atas jumlah pinjaman yang anda dapat. So nak tahu macam mana tempoh bayar balik, yang ini pun maklumat ni pun akan ada juga di dalam surat tawaran dan juga dokumen perjanjian PTPTN nanti. So sekiranya anda menerima pinjaman di bawah RM10,000, tempoh bayar baliknya adalah 5 tahun iaitu 60 bulan. So untuk yang menerima pinjaman antara RM10,000 hingga RM10,001 hingga RM22,000, tempoh bayar baliknya adalah selama 10 tahun. So RM22,001 sehingga RM50,000, tempoh bayar baliknya adalah selama 180 bulan ataupun 15 tahun. Dan yang paling maksimum, tempoh bayar balik adalah selama 20 tahun sekiranya anda menerima kadar pinjaman untuk RM50,001 dan ke atas. Okey, itu saja perkongsian saya berkaitan dengan permohonan PTPTN.
So sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, boleh diajukan ataupun boleh datang ke mana-mana pejabat PTPTN yang terhampir dengan anda untuk membuat pertanyaan, serahkan dokumen perjanjian dan sebagainya yang berkaitan dengan PTPTN. Baiklah, terima kasih Puan atas penjelasan yang cukup jelas. Saya harapkan agar semua pelajar dapat memahami apa yang telah diterangkan oleh panel kita. Baiklah, sekarang ini kita akan teruskan dengan sesi soal jawab dari pelajar. Sekiranya ada sebarang kemusykilan, para pelajar bolehlah komen di bahagian komen yang tertera di bawah. Okey Puan, kita ada soalan daripada Syira. Nak tanya, saya dah hantar permohonan PTPTN dan dah berjaya buat akaun SSPN. So, ada apa-apa lagi tak yang perlu dibuat? Okey, sekiranya dia dah ada akaun SSPN dan dah buat permohonan, saya assume dia dah hantar dah permohonan tu secara online. Pasal tadi saya dah maklumkan untuk UTHM, peringkat diploma, permohonan telah dibuka mulai daripada 1 Ogos. So, apa yang beliau perlu lakukan hanya menunggu saja permohonan tu diluluskan. Apa-apa pun, walaupun dia dah hantar awal, so kita hanya akan proses permohonan tu pada 31 Ogos ini. Dan beliau boleh mengetahui keputusan seawal 8 September nanti. 8 September masuk balik dalam laman web PTPTN ataupun boleh semak email untuk buat semakan sama ada permohonan yang dihantar tu diluluskan ataupun tidak. Okey, baik. Okey, kita beralih kepada soalan kedua. Sekiranya permohonan gagal, boleh apply semula ke? Boleh apply semula, tak ada masalah selagi mengikut tarikh yang telah ditetapkan. So setiap semester, macam contohnya UTHM ni ada 2 peringkat pengambilan untuk pelajar diploma dan juga ijazah. So jadinya dia punya tempoh permohonan untuk kedua-dua peringkat ni adalah berbeza. So kalau dia nak mohon semula, kalau dia adalah pelajar diploma, so dia boleh memohon paling lambat adalah pada 30 September ni untuk semester ini. Tapi kalau tak sempat 30 September, dia kena tengok balik dalam laman web PTPTN untuk nak dapatkan tarikh tutup permohonan untuk semester berikutnya. Baik. Jadi soalan yang seterusnya, Puan, kalau maklumat salah, kita kena beli nombor PIN baru ke? Okey, ini memang banyak pertanyaan yang saya dapat. Kalau maklumat salah, kita tengok pada bahagian maklumat yang salah. Kalau setakat yang salah tu adalah macam PIN, nama, alamat ataupun nombor akaun bank, yang itu boleh buat pindaan. Setelah permohonan diluluskan, pelajar kena isi borang perubahan maklumat dan semasa hantar dokumen perjanjian dan tawaran pinjaman PTPTN tu perlu maklumkan kepada pegawai berlaku kesilapan. Tapi untuk maklumat seperti di bahagian butiran khusus yang saya paparkan tadi, contohnya nama program, nama IPT, tarikh mula pengajian, yang itu adalah maklumat yang mandatory, tak boleh berlaku kesilapan. Dia kata berlaku kesilapan, pelajar memang perlu buat permohonan semula. Baik. Jadi kita beralih ke soalan seterusnya. Bagaimana sekiranya saya ingin membatalkan pinjaman PTPTN sekiranya saya sudah ada beasiswa lain? Okey, untuk nak membatalkan pinjaman PTPTN, pelajar kena mengisi borang pembatalan pinjaman, boleh didapati di laman web PTPTN ataupun di pejabat hal ehwal pelajar pun ada juga borang pembatalan. Isi borang tu dengan selengkapnya dan lampaikan bersama surat tawaran penajaan yang baru untuk kita batalkan pinjaman PTPTN pelajar. Okey. Jadi soalan seterusnya, boleh terangkan dengan lebih jelas perkara yang perlu dilakukan setelah permohonan diluluskan? Okey, so bila permohonan telah diluluskan, pelajar akan menerima email. Cuma kalau pelajar tak dapat email, pelajar boleh juga buat semakan di laman web PTPTN. Perlu cetak dokumen tawaran dan perjanjian. Kita ada emailkan bersama dokumen tawaran dan perjanjian, cetak 2 salinan, kena lengkapkan. Pengisian di dalam dokumen tu pelajar perlu tanda tangan, kena tulis tarikh, kena dapatkan saksi pelajar. Saksi pelajar tu kena tengok pada kriteria saksi lah. Kebiasaannya saksi yang kita minta adalah kaki tangan kerajaan, Gate 41 dan ke atas, dan pelajar kena membeli stem hasil bernilai RM10 untuk 2 keping lah, pasal ada 2 set dokumen perjanjian. Dokumen tu dah lengkap,
barulah hantar di mana-mana pejabat PTPTN yang terhampir ataupun boleh hantar di Pejabat Haiwan Pelajar. Okey. Baiklah, di sini disebabkan kita pun sudah kesentukan masa, jadi terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami untuk menerangkan dengan lebih lanjut apa yang ditawarkan oleh PTPTN. Sekian itu saja, saya berharap agar semua pelajar dapat memanfaatkan apa yang telah disampaikan. Sekian itu sahaja, kita berjumpa di slot seterusnya. Okay. Tes 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Cubaan. Sekejap. Okey. Dia gerak-gerak tak? Testing 1, 2, 3. Ada suara. Testing. Jauh sangat. Ini gini. Okey. Boleh. Testing 1, 2, 3. Cubaan 1, 2, 3. Okey. Saya agak kuat sikit Assalamualaikum. Okey. Testing 1, 2, 3. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama-sama saya, Elisa Muiz, moderator rasmi anda pada hari ini. Baiklah, sebelum saya meneruskan slot pada kali ini, saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi baharu yang telah berjaya melanjutkan pengajian di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okey, pada slot kali ini kita akan bersama-sama bagi slot kebajikan pelajar. Jadi saya bersama-sama dengan panel jemputan kita iaitu Puan Suhaila Muhammad Philip, Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar. Dengan ini saya menyerahkan slot kepada
Puan Suhaila untuk mengulaskan dengan lebih lanjut apakah produk-produk kebajikan yang disediakan oleh pihak UTHM kepada pelajar yang menuntut di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Silakan Puan. Okay, terima kasih diucapkan kepada saudari Elisa moderator kita pada pagi ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahniah dan selamat datang kepada mahasiswa baharu kemasukan diploma pengambilan sesi 2020-21 ke UTHM. Saya Suhaila binti Muhammad Philip selaku Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar di Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTHM Kampus Parit Raja. Sebagai mahasiswa baharu, anda perlu mengambil tahu dan memahami aspek kebajikan sepanjang tempoh pengajian anda diutamakan. Kami menyediakan paparan video untuk anda semua saksikan dan anda memahami mengenai aspek-aspek kebajikan yang disediakan kepada anda. Kita saksikan. Adakah anda tahu sebagai mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM, kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa menjadi keutamaan penting kepada pihak UTHM. Terdapat 11 produk kebajikan yang disediakan kepada mahasiswa UTHM mengikut kelayakan. Produk pertama adalah tabung pinjaman pelajar. Tabung pinjaman pelajar merupakan bantuan berbentuk pinjaman kewangan tanpa faedah berjumlah RM1,000 mengikut kelayakan serta tertakluk kepada kelulusan pengarah Pejabat Hal Ehwal Pelajar UTHM. Pelajar boleh memohon pinjaman untuk membayar yuran pengajian, terutamanya kepada pelajar yang tidak mempunyai tajaan. Produk kedua adalah surat jaminan hospital. Sebagai pelajar UTHM, anda layak mendapatkan rawatan di pusat kesihatan universiti dan hospital kerajaan mengikut kadar yang diluluskan. Anda hanya perlu memohon surat jaminan hospital kepada Pejabat Hal Ehwal Pelajar pada waktu bekerja hari Ahad hingga Khamis. Pelajar juga boleh memohon kepada pengetua-pengetua kolej kediaman dan pengetua pelajar tanpa asrama di luar waktu pejabat pada hari Jumaat dan Sabtu serta cuti umum. Bagaimana jika anda tidak dapat mengemukakan surat jaminan hospital? Jangan bimbang. Anda hanya perlu mendahulukan bayaran tersebut menggunakan wang anda dan anda boleh membuat tuntutan bayaran. Produk ketiga adalah khairat kematian. Setiap pelajar UTHM adalah pencarum di dalam tabung khairat pelajar. Oleh itu, waris mahasiswa akan menerima sumbangan RM1,000 bagi kematian mahasiswa sepanjang pengajian di UTHM. Produk keempat adalah dana ihsan. Pelajar B40 yang mempunyai masalah kewangan layak memohon dana ihsan. Jenis-jenis bantuan yang diberikan adalah sara hidup, bencana alam, kebakaran, kecurian, tambang kematian keluarga terdekat dan yuran pengajian. Produk kelima adalah Sabil Al-Hikmah. Pada masa kini, bantuan makanan secara food pack diberikan kepada pelajar B40 melalui skim bantuan Sabil Al-Hikmah. Pelajar perlu menjalani sesi temu bual untuk memastikan pelajar layak menerima bantuan ini. Produk keenam adalah skim pelajar bekerja sambilan. Sebagai mahasiswa UTHM, anda juga layak bekerja secara sambilan di pusat tanggungjawab yang memerlukan khidmat pelajar. Borang permohonan yang telah lengkap diisi boleh dimajukan ke Pejabat Hal Ehwal Pelajar untuk proses selanjutnya. Produk ketujuh adalah skim bantuan mahasiswa orang kurang upaya OKU. Pihak UTHM sentiasa mengutamakan kebajikan dan kesejahteraan mahasiswa, terutamanya mahasiswa OKU.
pihak universiti akan memastikan mahasiswa mendapat allowance sara hidup dan yuran pengajian yang dimohon melalui Kementerian Pengajian Tinggi. Selain itu, kemudahan penginapan mesra OKU turut disediakan di Kolej Kediaman. Produk ke-8 adalah skim bantuan mahasiswa orang asli. Bagi mahasiswa orang asli, pihak universiti akan memastikan mahasiswa akan mendapat allowance sara hidup dan yuran pengajian yang dimohon melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli. Produk ke-9 adalah insurans berkelompok pelajar. Sebagai pelajar UTHM, anda dilindungi dengan skim insurans berkelompok pelajar melalui caruman yang telah dibayar pada setiap semester. Pelajar boleh membuat tuntutan mengikut kadar yang ditetapkan sekiranya berlaku perkara yang berikut: kes kematian disebabkan penyakit dan kemalangan, hilang upaya separa kekal semula jadi dan kemalangan, perbelanjaan perubatan bagi kemalangan, perbelanjaan pengebumian, perbelanjaan wad hospital bagi kemalangan, perbelanjaan pemulihan denggi dan bayaran ambulan. Produk ke-10 adalah tabung zakat pelajar. Bagi mahasiswa yang beragama Islam, layak memohon zakat pelajar bagi 4 asnaf berkelayakan, iaitu fakir, miskin, gharim dan fisabilillah. Mahasiswa yang membuat permohonan akan melalui proses temuduga yang diselaraskan oleh Pusat Islam UTHM. Produk ke-11 adalah bantuan food bank siswa. Pihak kerajaan sentiasa prihatin terhadap golongan B40 dan telah mewujudkan bantuan program food bank siswa bagi bantuan makanan kering dan makanan secara food pack melibatkan penyumbang-penyumbang yang menjadi rakan penaja bagi program tersebut. Pihak UTHM akan mengedarkan bantuan tersebut pada setiap bulan dengan sasaran seramai 200 orang mahasiswa yang terpilih dan layak menerima bantuan ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh menghubungi Puan Suhailah binti Muhammad Philips, Ketua Bahagian Kebajikan dan Kesejahteraan Pelajar, Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Baiklah, terima kasih Puan Suhailah atas penerangan dan juga tayangan video yang dapat menerangkan apa itu produk-produk kebajikan yang ditawarkan oleh pihak Universiti Tun Hussein On Malaysia. Baiklah, sebelum kita berganjak kepada sesi soal jawab, saya ingin maklumkan bahawa selepas ini akan diadakan slot untuk kuis. Jadi diharapkan para pelajar boleh bersedia. Baiklah, kita akan mula dengan soalan yang pertama. Pelajar. Baik Puan, soalan yang pertama, kat mana nak dapat borang kerja sambilan tu? Okey, terima kasih di atas soalan itu tadi. Pelajar boleh mendapatkan borang sambilan tu di laman web Pejabat Hal Ehwal Pelajar. Boleh download pada laman web kita lah. Okay. Ataupun boleh memohon email kepada bahagian kebajikan dan kesihatan pelajar. Okay. Kita akan emailkan borang tu ataupun download daripada laman web kita. Okey. Okey. Baiklah, soalan yang seterusnya. Kalau ibu bapa muflis, boleh mohon bantuan asnaf ke? Untuk makluman, bagi bantuan zakat, kita memang ada beberapa kategori. Biasanya pelajar boleh memohon, tetapi mestilah tertakluk dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Setiap semester akan ada iklan untuk permohonan zakat pelajar. Jadi pelajar boleh memohon dan setelah borang permohonan tu dihantar, kita akan ada satu sesi temu bual, interview, dan dari situ akan mendapat keputusanlah sama ada pelajar layak memohon ataupun tidak. Baiklah. Yeah. Kita beralih ke soalan seterusnya. Insurans kelompok tu macam mana? Kira kita boleh guna kat mana-mana ke?
Okey, untuk makluman pelajar, setiap pelajar UTHM adalah dilindungi dengan insurans takaful yang mana pelajar memang setiap pelajar mencarum setiap semester RM10. Tujuannya adalah untuk melindungi pelajar sekiranya berlaku kemalangan. Jadi pelajar dilindungi oleh sistem insurans ni. Dia setakat ni di mana-mana pelajar sekiranya mengalami kemalangan di Malaysia ataupun pelajar tetapi tertakluk kepada syarat-syarat dalam polisi itulah. Maknanya pelajar boleh memohon. Okey, baiklah, saya harap kita akan berganjak kepada soalan kuis pula. Pelajar yang ingin menjawab perlulah menyatakan nama, nombor telefon beserta jawapan di ruangan komen. 3 hadiah menarik menanti anda bagi mereka yang menjawab soalan dengan cepat dan tepat. Pemenang akan dihubungi oleh pihak urus setia di kemudian hari. Baiklah, kita akan bermula dengan soalan kuis yang pertama, iaitu siapakah yang layak memohon surat jaminan hospital pelajar? Saya ulang semula. Siapakah yang layak memohon surat jaminan hospital pelajar? Baiklah, soalan yang kedua. Pelajar UTHM layak memohon skim pelajar bekerja sambilan. Berapakah kadar bayaran bagi tempoh 1 jam bekerja? Saya ulang semula. Pelajar UTHM layak memohon skim pelajar bekerja sambilan. Berapakah kadar bayaran bagi tempoh 1 jam bekerja? Nampaknya banyak juga je jawapan, Puan. Ada yang betul, ada yang salah. Kita pilih yang paling cepat dan tepat. Okey. Soalan yang terakhir. Okey. Sebagai pelajar UTHM, anda dilindungi di bawah Pelan Perlindungan Takaful Berkelompok. Oleh itu, berikan 3 jenis manfaat yang diberikan kepada mahasiswa UTHM. Saya ulang semula. Sebagai pelajar UTHM, anda dilindungi di bawah Pelan Perlindungan Takaful Berkelompok. Oleh itu, berikan 3 jenis manfaat yang diberikan kepada mahasiswa UTHM. Saya ingatkan semula, bagi pelajar yang ingin menjawab, sila sertakan nama dan nombor telefon. Ada hadiah menarik yang disediakan? Ada 3 hadiah. Kita akan pilih 3 pemenang yang cepat dan tepat. Okey, baiklah. Memandangkan kita sudah pun kesuntukan masa, jadi apa yang saya dapat rumuskan, saya harap mahasiswa-mahasiswi dapat ambil maklum tentang produk-produk kebajikan yang UTHM sediakan bagi mahasiswa yang menyambung pelajaran di UTHM. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sahila kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami dengan para pelajar untuk menerangkan tentang apa itu produk kebajikan pelajar. Sekian, itu sahaja pada slot kali ini. Kita berjumpa di slot seterusnya.